اقرأ كتاب الله ترقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 122. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Rasanya ayat 119 kan? Pengajaran ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad dengan kebenaran dan sebagai pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran, dan engkau tidak akan ditanya tentang penghuni neraka. Pengajarannya pertama, Nabi SAW adalah seorang Rasul yang benar, diutuskan oleh Allah. Dan membawa kebenaran daripada Allah. Yang kedua, risalah Nabi SAW mengandungi perintah dan larangan. Risalah Nabi SAW mengandungi perintah dan larangan. Sebagaimana ia mengandungi berita gembira dan berita menakutkan. Yang ketiga, hikmah adanya perintah dan juga larangan di dalam Islam untuk menguji manusia setakat mana manusia ikhlas mentaati perintah Allah. Kerana ada manusia yang mudah untuk melakukan perintah tetapi sukar untuk meninggalkan larangan. Atau sebaliknya. Yang keempat, tanggungjawab seorang Rasul ialah hanya menyampaikan
dan mereka tidak akan ditanya tentang kenapa ahli neraka masuk neraka sekiranya mereka telah menyampaikan dakwah. Yang kelima, sesiapa yang tidak menyampaikan berita gembira ataupun amaran daripada Al-Quran kepada manusia, maka mereka akan tetap disoal oleh Allah di akhirat besok. Okey, habis ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lan tarda ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi' millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Pengajaran dia pertama, kedegilan orang Yahudi dan Nasara yang mana mereka tidak sama sekali redha terhadap orang Islam, sehinggalah orang Islam mengikut agama mereka. Sehinggalah orang Islam mengikut agama mereka. Yang kedua, wajib berhati-hati dengan orang Yahudi dan Nasrani yang sentiasa berusaha untuk memurtadkan orang-orang Islam. Bila-bila masa dan di mana sahaja. Dan dengan apa cara sekalipun. Yang ketiga, kufur adalah agama yang satu. Kufur adalah agama yang satu, walaupun namanya berbagai-bagai dan fahamannya berbeza. Kerana semuanya menjurus kepada mensyirikkan Allah. Yang keempat, petunjuk yang sebenar hanyalah petunjuk daripada Allah. Petunjuk yang sebenar hanyalah petunjuk daripada Allah. Adapun selain daripada petunjuk daripada Allah, ia adalah sesat. Adapun selain daripada petunjuk daripada Allah, ia adalah sesat. Yang kelima, apa sahaja pegangan atau amalan yang berdasarkan hawa nafsu
maka ia adalah sesat. Termasuklah perkara-perkara bid'ah. Yang keenam, haram mengikut hawa nafsu. Lebih-lebih lagi hawa nafsu orang-orang Yahudi dan Nasara. Yang ketujuh, sesiapa yang sentiasa mengikut syariat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sentiasa dijaga dan dilindungi daripada segala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yang ke-8, sesiapa yang mengikut hawa nafsu dalam urusan kehidupannya, maka dia adalah orang yang celaka. Kerana Allah tidak akan menjaganya dan tidak melindunginya. Okey, habis ah. Ayat 121. Ayat 121. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami telah beri kepada mereka kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Mereka itulah orang yang beriman dengan Al-Quran, dan sesiapa yang kufur dengan Al-Quran, maka mereka lah orang yang rugi. Okey, pengajaran dia. Pertama, nikmat yang terbesar yang diberi oleh Allah kepada hamba-Nya ialah kitab daripada Allah yang dibacanya dengan tadabbur serta diamalkannya. Yang kedua, Al-Quran tidak akan menjadi apa-apa kelebihan kepada manusia selagi ia tidak ditadabbur dan diamalkan. Yang ketiga, orang-orang Yahudi dan Nasara
dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka membaca kitab mereka dengan tadabbur dan beriman dengan isi kandungannya. Yang keempat, sesiapa yang kufur atau menolak Al-Quran, maka dia adalah orang yang paling rugi. Walaupun dia memiliki harta yang bertimbun. Yang ke lima. Al-Quran akan menjadi penolong kepada pembacanya di akhirat apabila ajarannya diamalkan, dan sebaliknya Al-Quran akan menjadi pendakwa kepada pembacanya apabila ajarannya tidak difahami dan diamalkan. Okey, habis dah. Kita sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat sebelum ni Allah cerita tentang orang Yahudi dan Nasara dan sikap mereka yang degil dan melampau. Bahkan mereka bukan setakat menolak Al-Quran, menolak Nabi Muhammad, tapi mereka juga mengkafirkan antara sesama mereka. Tetapi walaupun mereka itu degil dan melampau, Allah tetap masih memberi peluang kepada mereka untuk kembali kepada Allah dan beriman. Jadi ayat ni, ayat seterusnya ialah menerangkan bagaimana rahmat Allah kepada kaum yang begitu degil dan melampau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani, wahai bani, anak-anak Israel. Israel siapa? Nama Nabi Yaqub. Apa makna Israel? Hamba Allah. Isra makna abdun, hamba. Il makna dia Allah dalam bahasa Ibru. Wahai anak-anak Israel, ataupun anak cucu Israel, Nabi Yaqub. Allah sebenarnya nak tuju pada siapa ni? Pada Yahudi. Tapi kenapa Allah tak sebut ya apa? Ya ayyuhal Yahud, wahai orang-orang Yahudi. Kenapa Allah sebut ya Bani Israel? Jadi tujuannya? Ini salah satu cara terbiah, pendidikan. Iaitu bila kita nak tegur orang yang dah menyimpan jauh, kita ingatkan keturunan dia. Atuk kamu, moyang kamu adalah orang yang mulia. Macam mana kamu boleh tidak jadi macam mereka? Itu sebagai peringatan. Wahai anak-anak Israel, uzkuru. Ingatlah
Ni'mati. Nikmatku. Allati yang an'amtu. Aku telah memberi nikmat. Alaikum, kepada kamu. Okay, sekarang Allah perintah pada orang-orang Yahudi dan Nasara supaya apa? Ingat nikmat Allah yang Allah beri kepada mereka. Apa nikmat tu? Ha? Macam-macam. Antaranya? Antara yang terbesarnya ialah Allah selamatkan mereka daripada kezaliman Firaun. Sebab mereka dihina, dibunuh anak lelaki, anak perempuan dibiarkan hidup dalam hina dah berpuluh-puluh tahun. Kemudian Allah selamatkan dengan Allah lemaskan Firaun dan bala tenteranya. Kemudian Allah bagi lagi manna dan salwa. Allah bagi lagi peluang untuk mereka bertobat walaupun mereka dah Allah dah panah mereka dengan peti dan mereka dah mati. Allah bagi apa lagi? Air, mata air. Jadi Allah suruh ingatlah nikmat itu yang Allah bagi pada mereka. Sebenarnya apa yang Allah nak pada mereka ni? Adakah Allah betul-betul nak mereka ingat sahaja ataupun ada yang di sebalik itu? Bersyukur. Kalau bersyukur, kenapa Allah tak terus cakap je, ya Bani Israel ushkuru, bersyukurlah terus. Kenapa Allah tak guna perkataan terus? Bersyukurlah. Kalau tahu tak akan bersyukur, kenapa suruh? Ya sekarang Allah suruh apa? Ingat nikmat ataupun Allah nak apa ni? Allah nak sebenarnya mereka taat kepada Allah. Taat tu makna syukurlah. Bersyukur. Sebab tu Allah sebut dalam surah Baqarah kan. Allah kata apa? Fazkuruni azkurkum. Kemudian washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, ingatlah kamu semua kepada aku, maka aku akan ingat pada kamu. Kemudian lepas Allah suruh ingat, Allah kata apa? Washkuru. Maknanya daripada berzikir atau ingat kepada Allah melahirkan satu lagi ibadat, iaitu bersyukur. Dan lawan syukur ialah kufur. Kalau kamu tak bersyukur, kamu akan kufur kepada Allah. Jadi Allah sebenarnya nak Bani Israel bersyukur kepada Allah. Tapi kenapa Allah sebut ingatlah nikmat, bukan bersyukurlah? Bukan. Apa dia? Bagi peluang. Bukan. Bagi peluang untuk bertaubat. Bukan. Kuat sikit. Allah nak mereka bersyukur. Tapi Allah tak kata bersyukurlah. Allah kata ingatlah nikmat. Jadi soalan dia, kenapa Allah tak direct je? Wahai Bani Israel, bersyukurlah. Ta'ala kepada Allah. Faham soalan? Mereka berfikir Berfikir apa? tentang nikmat yang telah diberikan. Apa kaitan ingat nikmat dengan syukur? Nak tunjukkan Allah berkuasa. Bukan. Kunci apa? Macam mana tu? Tanpa nikmat Allah tak mungkin mereka bersyukur.
Okey. Dia sebenarnya punca manusia. Peluang untuk menilai. Jangan punya gangguan. Okey. Sebenarnya punca manusia tak bersyukur pada Allah, tak taat pada Allah. Sebenarnya apa punca dia? Dia tak rasa nikmat yang dia ada adalah milik Allah. Betul kan? Dia keluar pagi bekerja, balik petang, hujung bulan dapat duit. Dia rasa ini hasil usahaku. Bila dia tak rasa itu daripada Allah, dia tak akan bersyukur. Maka cara Allah supaya mana dia bersyukur, Allah kata ingatlah nikmat yang kamu ada adalah aku yang bagi. Boleh faham? Sebab manusia, tabiat manusia, dia sangat mudah berterima kasih bila orang memberi nikmat padanya. Betul? Kita tengah tak ada duit, orang bagi 1,000. Terus dia cakap apa? Terima kasih. Dan bukan setakat tu, dia akan ingat sampai bila-bila. Betul? Apatah lagi kalau orang bagi rumah, bagi kereta, tabiat manusia dia akan ingat sampai bila-bila. Sebab dia rasa bukan usaha dia, orang tu yang bagi. Jadi punca manusia tak bersyukur sebab dia tak rasa nikmat yang ada milik Allah. Dia rasa dia pergi bekerja tapi dia lupa. Dia pergi bekerja sebab dia sihat. Kan? Dia kalau yang dia sihat tu siapa yang bagi dia sihat? Dia pergi kerja sebab akal dia waras. Berapa ramai orang gila ada tak orang gila pergi office? Tak ada. Kalau Allah jadikan dia gila, terus kena buang kan? Jadi Allah kata, kamu ada sehingga hari ini ni, Yahudi di Madinah, sehingga hari ini sebab apa? Sebab apa kamu ada ni? Nikmat apa? Nikmat Allah selamatkan nenek moyang kamu dulu. Kalau nenek moyang kamu tak ada, mati, kamu tak ada sekarang kat Madinah. Faham? Jadi, ingatlah nikmat supaya kamu akhirnya bersyukur. Jadi, kaedah untuk kita mendidik anak, bila dia lupa Allah, kan? Kaedahnya apa dah? Katalah dia malas solat. Jangan suruh dia solat, tapi kita bagi motivasi pada dia supaya dia ingat macam mana dia boleh ada kat dunia ni. Macam mana dia boleh seronok, macam mana boleh main game sampai 3 jam. Semua tu adalah kerana Allah. Boleh? Okey, kemudian wa inni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, aku telah lebihkan kamu alal alamin, ke atas alamin. Alamin ni berasal daripada perkataan apa? Kita selalu sebutkan. Berapa kali tadi kita sebut alamin? 17. Maknanya tak solat sunat lah tu. Dia solat fardu je. Oh, yang wajib. Oh, kalau tambah yang wajib, okeylah. Jadi apa makna al-alamin? Al-alamin berasal daripada al-alam. Al-alamu. Apa makna al-alamu? Alamat. Al-alamah. Sebab tu bendera dalam bahasa Arab dia panggil alam. Sama ada satu lagi rayah ataupun alam. Bendera tu dia panggil dalam bahasa Arab alamun. Kenapa? Sebab dia bendera sebagai tanda sesuatu negara, kan? Jadi alami daripada perkataan alam. Jadi kalau yang bertanda al-alam. Kalau banyak al-alamina. Boleh faham? Jadi apa makna ni? Kalau al-alamin nak terjemah apa? Ataupun Rabbil Alamin. Apa makna Rabbil Alamin? Kita nak terjemah apa ni? Sekalian alam apa dia? Apa dia sekalian alam? Meliputi 7 segala 7 lapis bumi. Itu je. Yang kat tengah-tengah ni antara 7 lapis bumi dengan 7 lapis tanah? Jawapan yang tepat alamin ialah semua yang selain daripada Allah.
Semua selain daripada Allah, termasuklah alam akhirat, alam kubur, alam surga, alam neraka, semua selain daripada Allah adalah alamin. Sebenarnya itulah makhluk lah. Tapi kenapa dinamakan alam? Sebab Allah nak beritahu semua makhluk Allah daripada sebesar-besar langit sampailah sekecil-kecil semua adalah tanda kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Li'ulil albab. Kita tengok apa je, ini mesti tanda kebesaran Allah. Sebab manusia tak mampu. Manusia mampu tak cipta langit? Tak payahlah 7 lapis je. Manusia mampu tak cipta sebesar semut ataupun sebesar nyamuk? Tak. Bila tak mampu, itu adalah tanda kebesaran Allah. Sebab itu dia panggil alami. Boleh? Okey. Jadi aku telah lebihkan kamu. Kamu ni siapa? Bani Israel alal alamin, ke atas seluruh apa ni? Seluruh umat. Maknanya Bani Israel adalah yang terbaik. Tapi terbaik bila ni? Masa zaman Nabi. Pada waktu itulah, pada zaman Bani Israel. Zaman semua para Nabi daripada Bani Israel. Mereka adalah bangsa yang terbaik. Itu pun satu nikmat. Kan? Tapi akhirnya nikmat ni menjadikan apa? Nikmat Allah lebihkan Bani Israel, akhirnya tak menjadikan mereka bersyukur. Sebaliknya menjadikan mereka kufur, sombong. Kerana inilah mereka tolak Nabi Muhammad. Sebab? Yalah, sombong sebab apa? Mereka rasa mereka ni bangsa yang terbaik. Allah lebihkan mereka. Jadi Muhammad bukan Bani Israel. Bahaya tak kalau kita ada kelebihan? Bahaya. Jadi jangan minta kelebihan. Allah kata apa? Manusia ni mudah melampau bila ada apa? Bila dia rasa dia lebih. Ayat apa? Ayat apa? Manusia akan mudah sangat melampau, taghut, bila dia rasa dia lebih daripada orang. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Surah apa? Surah apa? Al-Alaq. Sekali-kali tidak, manusia ni la yatgha, akan melampau bila? Ar-ra'ahu, bila dia rasa diri dia istaghna, serba cukup. Okey. Jadi Bani Israel ini adalah bangsa yang terbaik, tapi bila? Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi sekarang bangsa yang terbaik apa dah? Bangsa apa? Bangsa Arab ke, bangsa Melayu ke? Umat Islam. Dia bukan bangsa. Ada dalil tak? Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Bahkan lebih baik daripada Bani Israel dahulu. Ada dalil? Ada. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah kata kamu ni, iaitu umat Nabi Muhammad, adalah khair ummah, sebaik-baik umat manusia. Tapi bukan semua. Yang mana ni umat Nabi Muhammad yang terbaik? Iaitu yang ada ciri-ciri ta'muruna bil ma'ruf, sentiasa menyuruh yang ma'ruf dan sentiasa mencegah kemungkaran. Okey. Boleh? Jadi wattaqu, ayat seterusnya wattaqu, dan bertakwalah. Yauman, bertakwalah ataupun takutlah, lebih takutlah kepada satu hari di pagi raya. Tengok, ada Al-Quran suruh takut pada hari. Ada tak pendidikan kita di sekolah ke di universiti takutlah pada satu hari? Ada? Hari apa? Itu bukan hari peperiksaan, itu hari-hari peperiksaan.
Ini satu hari je. Hari? Ini akidah, wajib beriman dengan hari ini. Dia adalah salah satu rukun iman. Jadi Allah tak sebut hari akhirat, Allah tak sebut hari kiamat, tapi Allah sebut suasana hari itu yang sangat-sangat menakutkan. Apa dia? La tajzi. Tidak apa ni? Tidak ada satu jiwa pun. Tajzi apa dia? Boleh menolong jiwa yang lain. Syai'an. Ni. Satu, tak boleh menolong. Yang kedua, syai'an. Apa makna syai'an? Sedikit pun. Kadang-kadang tak boleh menolong. Umum kan? Dia kata tak boleh tolong, tapi sikit-sikit bolehlah. Jadi Allah nak menafikan semua. Satu, tak boleh tolong. Yang kedua, sikit pun tak boleh. Syai'an makna sedikit pun. Allah sebut dalam surah Luqman. Cuba tengok surah Luqman. Sebelum ayat terakhir. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Lepas tu apa? Inna wa'dallah. Okey. Cuba terjemah ni. Wakhshaw, takutlah. Yauman, pada hari. La yajzi, tidak boleh. Di sini Allah kata nafsun, mana-mana jiwa. Tapi di sini Allah spesifikkan, iaitu hari itu tidak ada walid. Apa makna walid? Bapa. Tidak ada mana-mana bapa boleh menolong waladihi. Walad anak. Dan sebaliknya wala maulud. Maulud mana anak. Dan tidak ada juga anak huwa jazin, boleh menolong bapaknya syai'an, sedikit pun. Di sini kenapa Allah sebut bapa tak boleh tolong anak, anak tak boleh tolong bapa? Allah tak sebut orang ramai, kan? Yang ni umumlah. Kenapa ni? Apa dia? Sebenarnya Allah nak bagi tu semua orang tak boleh tolong. Cuma Allah buat contoh. Contoh apa dia? Orang yang paling rapat, yang paling sayang, yang banyak habiskan masa, duit untuk kita, tapi bila kita ada musibah di akhirat, bapa tu tak peduli pun. Anak tengok bapa ada masalah, anak pun tak peduli. Bahkan Allah sifatkan mereka ni, suasana lagi menakutkan. Allah sebut dalam surah Abasa kan? Apa dia? Ya, apa dia ayat tu? Yauma, hari itu, yauma yafirrul al-mar'u min akhihi. Kemudian yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nun yughnihi. Likulli imri'in minhum yawma izin sya'nun, yawma izin. Tengok Allah. Ini dia panggil apa ni? Kalau ayat semalam Allah kata apa? Kami utuskan engkau
Basyiran dan nazira. Ini ayat jenis apa ni? Basyir ke nazir? Jadi kewajipan kita apa dah? Sampaikan ayat ni. Yang paling utama kepada siapa? Keluarga kita ni. Beritahu mereka. Mereka sayang pada kita, kita sayang pada mereka. Kita banyak habis masa untuk mereka kan. Tapi bila ada akhirat, semua pakat lari. Yauma, pada hari itu, yafirru. Yafirru apa mana? Lari. Allah tak guna berjalan. Ha? Beza tak? Anak lari daripada bapa dengan anak berjalan. Slow and steady. Beza tak? Beza. Bila lari ni apa makna? Pernah tak kita jumpa anak lari pada kita? Ataupun anak jumpa kita, kita cabut lari kat dunia. Ada tak? Tak. Kadang-kadang anak kita cedera parah kan? Kita tengah sibuk, penat macam mana pun, kita pergi juga. Betul kan? Sebab anak. Tapi terbalik 180 darjah di akhirat. Pada hari itu, seseorang lari daripada saudara je. Abang dia, adik semua lari. Epah lari pada Diha lari pada Khairi. Kemudian wa ummihi, dan lari pula daripada maknya. Wa abihi, bapaknya, dan sahibatihi. Siapa? Isterinya. Dulu bukan main sayang pada isteri kan, beli barang kemas apa kan. Bawa isteri bercuti satu dunia. Ini tengok sekelip mata, cabut lari. Kan? Wa banihi, dan lari daripada anaknya. Kenapa ni Allah begitu sebab? Kenapa pakat lari? Daripada orang yang tersayang. Likulli imri'in minhum, bagi setiap orang daripada mereka itu, yauma izin, pada hari itu ada sya'nun. Apa makna sya'nun? Sya'nu urusan. Yughnihi, yang mencukupkannya. Dah cukup dengan urusan dia. Dia tak ada masa nak ambil tahu pasal anak. Lagi dahsyat apa dah? Kalau orang kafir dia buat apa ni? Kalau dia masuk neraka, dia nampak anak dia. Dia nak anak dia tu duduk tempat dia sebagai tebusan. Biar dia keluar daripada neraka, anak dia pula duduk tempat dia. Makna apa tu? Nilai kasih sayang rahmat langsung tak ada. Yang penting dia nak selamat daripada neraka. Dia bukan nak ambil orang lain, nak ambil anak dia sendiri sebagai tebusan. Cuba buka surah As-Saffat. Surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Tak ingat. Yubassarunahum. Cuba cari. Yubassarunahum. Ayat berapa? 11. Surah Al-Ma'arij ayat 11. Yauma, cuba baca. Yubassarunahum. Yawaddul mujrimun Lau yaftadi min azab min bibanihi. Nah. Okey, cuba tengok maksud dia. Yubassarunahum. Apa makna? Mereka saling melihat. Anak tengok bapak, bapak tengok anak kan, isteri tengok suami. Dan bila saling melihat, apa berlaku? Yawaddu kita dah jumpa sebelum ni. Daripada mawaddah, ingin. Sangat ingin al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Apa yang mereka sangat ingin? Lau yaftadi, jikalau sekiranya mereka dapat menebus min azab, daripada azab pada hari itu. Dengan apa? Apa tebusannya? Bibanihi, dengan anaknya. Jadi dia nak anak dia terbakar, dia selamat daripada api. Bapa apa tu?
Kalau kat dunia, kalau anak terbakar, dia sanggup kan? Dia sanggup masuk dalam rumah, nak selamatkan anak dia. Mungkin dia juga terbakar. Tapi di akhirat besok terbalik. Ini gambaran hari ini sangat menakutkan, sangat dahsyat. Okey, kemudian wala yuqbalu, dan tidak akan diterima. Yuqbal, diterima. Taqabbalallah, tidak akan diterima. Minha, darinya. Dari siapa ni? Dari nafsin. Tidak akan diterima daripada seseorang adlun. Adlun apa mana? Ha? Tebusan. Tapi kenapa Allah guna perkataan adlun? Ialah adlun ni sebenarnya makna apa? Adil, kan? Kenapa adil digunakan untuk maksud tebusan? Tukar. Bila tukar adil kan? Kamu bagi 50,000, aku bagi sesuatu. Pertukaran itu adalah adil. Kan? Jadi apa dia ni? Contohlah. Aku bagi kamu 50 bilion, kamu merdekakan aku daripada neraka. Tapi Allah kata apa? La yuqbal, tidak akan diterima. Ada dalam Quran Allah sebut, orang kafir ni, kalau dia memiliki emas sebanyak mana? Waalaikumsalam. Sebanyak seluas bumi. Kemudian digunakan emas yang seluas bumi untuk apa? Untuk merdekakan dirinya. Allah terima tak? Tak. Itu emas seluas bumi. Tapi emas yang dia ada kat dunia seluas apa? Seluas tangan dia lah. Mami jarum. Jadi itu gambaran terlalu dahsyat. Jadi kenapa kita habiskan masa nak cari harta, cari emas, tengok-tengok di akhirat besok, sedikit harta pun tak boleh menebus diri kita daripada azab. Wala tanfa'uha, dan tidak memberi manfaat padanya. Syafa'ah. Apa makna syafaat? Apa beza tebusan dengan syafaat? Allah sebut satu-satu supaya kita faham. Kalau kat dunia kita terperangkap ke, ditangkap ke, kita ada banyak cara nak bebaskan. Kadang-kadang pertama dengan tebusan. Kadang-kadang tebusan tak diterima. Ataupun kita tak ada duit. Ada langkah kedua. Apa dia? Syafaat. Apa makna syafaat? Kabel. Tak perlu duit. Siapa yang ada kena, menteri mana ya? Menteri dalam negeri ke? Menteri pertahanan ke? Boleh bebas. Tapi di akhirat besok boleh tak? Syafaat. Boleh tak? Tapi bukan ada ke syafaat Nabi Muhammad? Kenapa Allah Allah bagi tahu tidak memberi manfaat syafaat? Ini untuk orang kafir ni. Kalau orang kafir, kamu syafaat apa pun tak akan memberi faedah. Bahkan Nabi kata apa kepada Fatimah? Mintalah kamu nak minta apa daripada harta. Tapi aku tak boleh selamatkan kamu daripada neraka kalau kamu tak beriman. Walaupun kamu anak Rasulullah. Kamu sendiri kena selamatkan. Ankizi nafsaki minan nar. Jadi kalau anak Nabi tak boleh selamatkan anak kita, lagilah tak boleh. Yang ketiga, jadi pertolongan yang ketiga ialah walahum yunsarun, dan tidak mereka yunsarun, ditolong. Kan? Jadi ada 3 jenis bantuan kalau kita ada masalah kat dunia. Satu, guna duit. Yang kedua, kabel. Yang ketiga, bukan duit, bukan kabel, tapi orang saja-saja nak tolong. Kan? Kita jatuh kereta, jatuh gaung kan? Tebusan tak ada dalam masa tu, syafaat pun mungkin tak ada, tapi orang nampak kita kan, dia pun tolong.
Jadi kenapa Allah sebut tiga-tiga ni? Apa yang Allah nak beritahu? Ha? Apa yang Allah nak beritahu? Allah nak beritahu, takutlah pada hari ini yang memang kamu tak akan selamat dan kamu tak boleh diselamatkan sampai bila-bila. Jadi Allah nak kita bayangkan, kalau kat dunia ada musibah macam mana pun, ada lagi ruang untuk selamat. Tapi di akhirat besok, 1 inci pun tak ada, 1 sen pun tak ada ruang. Boleh? Okey, kemudian wa izi betala. Dan ingatlah, wa izi betala, ingatlah ketika mana ibtala telah menguji. Ibtala daripada balak, menguji Ibrahim akan Ibrahim ni dia bukan bahasa Arab ni. Dia ada dua bacaan, satu Ibrahimah, satu lagi Ibrahama. Kalau saya baca wa izi betala Ibrahama, jangan tegur. Itu salah satu baca yang sahih. Okey? Dan apabila telah menguji akan Ibrahim oleh siapa? Rabbuhu. Rabb mana? Penciptanya. Subhanallah. Allah sandarkan Tuhan ni kepada siapa? Allah sandarkan Rabbuhu ni balik pada siapa? Balik pada Ibrahim lah. Apa maksud tu? Bila Allah sandarkan Rabb kepada Ibrahim, apa makna dia? Maknanya Ibrahim ni memang hamba Allah yang sangat Allah suka. Sehingga Allah sandarkan, aku ni Tuhan kamu. Okey. Jadi Ibrahim adalah antara Tuhan, Nabi yang paling Allah cinta, nombor 2 lah. Bahkan dalam Quran Allah sebutkan, Allah gelarkan Ibrahim sebagai apa gelaran dia? Khalilullah. Ada 2 Nabi yang Allah gelarkan Khalil. Satu Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Dia Khalil lebih tinggi daripada Habib. Khalil ni daripada khullah. Khullah makna celah. Makna cinta tu dah merasak sampai ke celah-celah. Cinta Allah kepada Ibrahim dan cinta Ibrahim kepada Allah. Tengok. Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim. Pengajarannya apa? Allah menguji pada hamba-Nya yang paling disayang. Subhanallah. Maknanya kita jangan mengeluhlah kalau Allah uji kita. Kenapa Allah asyik uji aku je? Ni orang yang paling Allah sayang, yang paling dekat dengan Allah pun diuji. Jadi orang macam kita lagi patut kena uji. Logiknya apa? Logiknya orang yang paling dekat, dan Allah tahu tak Ibrahim ni memang beriman. Allah tahu tak? Logiknya apa? Tak payah ujilah. Kan? Kita kalau cikgu mengajar sekolah kan. Budak ni memang peperiksaan penggal semua dapat cemerlang. Logiknya peperiksaan SPM tak payah ujilah kan. Dah 5 tahun kita mengajar dia. Betul tak? Tak. Okey? Sebab itulah orang yang paling Allah sayang, maka orang itulah yang paling banyak dipuji. Dalam satu hadis sahih daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Su'ila, Nabi ditanya oleh seseorang. Apa dia? Soalan dia, Ayun nasi asyaddu bala'an. Jadi lelaki bertanya kepada Nabi. Tengok soalan dia. Ayun nasi, manusia manakah yang asyaddu bala'an, yang paling berat balak ujian? Siapa? Nabi kata al-anbiya, para nabi. Semua al-amsal, fal-amsal.
Yang paling teruk diuji ialah para nabi. Kemudian lepas tu siapa? Al-Amsal. Al-Amsal ni mana? Kurang sikit pada nabi. Siapa? Para sahabat. Kemudian lepas tu Al-Amsal, kurang sikit. Kita ni yang keberapa? Kemudian Nabi kata, Ar-rajulu yubla hasaba dinihi. Nabi kata lagi, lelaki ataupun seseorang itu yubla akan diuji hasaba dinihi, mengikut agamanya. Sambungan hadis Nabi kata, sekiranya agamanya salabah, kuat, maka ditambah ujiannya. Wa in khuffifa, sekiranya imannya kurang, maka dikurangkan ujiannya. Dan last sekali Nabi kata, la yazalu al-bala'u bil abdi hatta yamshi 'alal ardi ma lahu khati'ah. Dengar. Ini ayat ni boleh menjadi hiburan kepada kita bila kita ditimpa ujian. Nabi kata apa di hujung hadis ni? La yazalul abdu, la yazalul al-bala'u bil abdi. Bala ataupun ujian sentiasa akan bersama dengan hamba itu sehinggalah hamba itu berjalan di atas muka bumi malahu khati'ah, sampai dia tidak ada dosa satu sen pun. Makna apa? Jadi tujuan Allah bagi ujian untuk apa? Bersihkan dosa supaya kita jumpa Allah dalam keadaan zero. Bila kita faham tu, bila Allah uji, kita akan rasa sakit hati ke rasa seronok? Orang baju kita kotor, rumah kita kotor, kereta kita kotor. Orang nak tawarkan, saya nak bersihkan semua pakaian awak, rumah awak setiap minggu. Percuma. Seronok ke marah? Seronok. Jadi bila Allah bagi ujian, jangan marah. Sebab apa? Allah nak bersihkan kita daripada dosa. Bila kita jumpa Allah, masuk kubur, masuk terus ke taman surga. Okey? Jadi kepada sesiapa yang diuji, ingatlah. Itu tanda Allah sayang dan itu tanda iman kita. Semakin ujian besar, semakin ada pelajar saya sekarang positif COVID-19. Suami isteri. Dua-dua pakai oksigen. Saya baru mesej kat dia semalam. Suami dia pakai oksigen, dalam nak pergi tandas pun ada oksigen. Dia ada hantar suara dia lah. Jadi suara pun dah sempuk dah. Cakap putus-putus sebab tak boleh nak. Jadi dia ingat 60 tahun Allah bagi nyawa dia bernyawa dengan lancar aja, tiba-tiba susah. Jadi saya ingatkan, itulah sebenarnya salah satu tanda Allah. Semakin ujian berat, semakin kita COVID-19 tak ada, sakit pun tak ada, sihat walafiat, makan pun sedap. Itu tanda apa tu? Tanda apa tu? Bukan tanda iman kita senipis kulit bawang. Jangan berbangga. Alhamdulillah saya ni tak ada ujian, semuanya selamat. Tak. Ujian berdasarkan iman. Sebab itulah Ashabul Ukhdud, bila mereka beriman je, tahu kan kisah Ashabul Ukhdud? Kisah budak gulamu dakwah. Bila mereka beriman je, Allah uji apa pada mereka? Raja yang zalim gali parit yang besar, kemudian nyalakan api, kemudian paksa yang baru je beriman. Besar tak ujian? Bila besar ujian, tanda apa tu? Iman mereka kuat. Tapi kita dah lama beriman. Kalau diuji macam tu, kita terjun ke? Terjun masuk ke? Terjun lari. Okey. Jadi Allah menguji Ibrahim dengan apa? Bikalimat. Dengan kalimat ni apa makna? Kalimat ni perkataan. Kalau satu kalimah. Kalau jamak plural kalimat.
perkataan-perkataan. Maksud dia ialah banyak ulama berbeza pendapat lah. Ada mengatakan semua yang Allah menimpa kepada Ibrahim adalah kalimat. Ada ulama ahli tafsir mengatakan kalimat ialah semua perintah Allah dan larangan Allah yang Allah bagi pada Ibrahim. Dengan semua, kita ambil pendapat semua perintah dan larangan. Okey. Apa dia antaranya? Yang paling besar sekali apa dia? Ujian Ibrahim, Allah kepada Ibrahim. Tinggalkan anak dan isteri itu bukan besar. Besar bagi kita tapi bukan besar bagi Ibrahim. Sembelih anak kan. Dalam keadaan dia umur dah tua 70-80. Kemudian anak pula seorang. Dan anak pula masa tu baru membesar, umur lebih kurang 13 dan 14. Kemudian dah lama berpisah. Dia tinggal masa kecil, kemudian dia balik Palestin kan. Datang-datang nak lepaskan rindu. Dan anak pun dah boleh berjalan. Masa tu je Allah kata apa? Bismillah. Dan Allah kata apa? Tengok Allah puji Ibrahim. Fa'atammahunna. Apa makna fa'atammahunna? Lalu dia, iaitu Ibrahim, menyempurnakan ataupun lulus ujian. Lulus tak ujian? Mula-mula pada ujian Ibrahim, iaitu berdebat dengan Namrus. Berdebat dengan Namrus ni ujiannya apa dia? Ialah berdebat dengan pemerintah yang zalim. Dan Ibrahim pula masa tu dia seorang beriman. Risikonya apa? Kena tangkap, kena seksa, kena penjarakan. Tapi lulus. Yang kedua, ujian kedua, dia berdakwah pada bapa dia yang dia nak mengajak orang sembah Allah, tapi bapa dia pula melawan apa yang dia dakwah. Bukan setakat penyembah berhala tapi pembuat. Dan akhirnya bapa dia halau dia. Itu ujian tu. Kemudian ujian lagi, dia dibakar hidup-hidup. Allah boleh tak nak selamatkan Ibrahim sebelum masuk api lagi? Boleh je. Kenapa Allah biarkan dia ditangkap, diikat, kemudian sampai dicampak, baru Allah selamatkan? Kenapa? Nak tunjuk mujizat satu. Yang kedua, Allah yang paling besar ialah Allah nak tengok setakat mana Ibrahim yakin pada janji Allah. Kalau belum dibakar tu mungkin yakin lagi. Tapi kalau betul-betul masuk api ni, mana ni Allah nak selamat? Kan? Itu pun ujian. Dan juga ujian seterusnya, bila dapat anak pula, Allah kata pergi tinggal Hajar dan Ismail di padang pasir, berpisah. Dah lah lama tak dapat anak. Bila dapat anak, berpisah pula. Kemudian dah lama berpisah, datang nak jumpa anak di... Apa kata Ibrahim? Bila Ibrahim bermimpi supaya Allah perintah sembelih anak, Ibrahim ambil masa tak untuk bagi kepada anaknya bahawa anaknya diperintah oleh Allah supaya disembelih? Dia ambil masa tak? Dan apa pula kata Ismail setelah diberitahu oleh Ibrahim AS? Allah sebut dalam surah apa ni? Surah As-Saffat. Cuba buka surah As-Saffat. Ayat 102 ke? 102. Falamma balagha asyuddahu dah. Betul. Falamma balagha asyuddahu. Maka tatkala Ismail telah sampai asyuddahu ni makna dah besar lah. Ada pendapat kata umur 13 dan lebih kurang ataupun 14 tahun. Lepas tu cuba baca ayat. Surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, mana dia dah besar sikit. Kemudian qala ya bunayya, dia pun berkata pada Ismail, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, anni
azbahuka. Aku sembelih engkau. Fanzur maza tara. Kamu fikirlah, apa pandangan kamu? Kenapa dia tak paksa? Kenapa dia tak beritahu? Aku mimpi Allah perintah sembelih kamu. Mari sini, aku nak sembelih. Tak, Ibrahim kata, kamu fikirlah dulu. Kenapa? Supaya dia tenang. Dia nak anak dia Ismail pun terima dengan redha, bukan secara paksaan. Boleh? Lepas tu anak dia jawab apa? Qala ya abati, anak dia terus jawab, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Buatlah apa yang kamu diperintah. Ini bukan perintah kamu, tapi kamu diperintah oleh Allah. Jadi lepas tu satajiduni insya-Allah minas sabirin. Engkau akan dapati aku adalah orang yang sabar walaupun dia masih kanak-kanak. Lepas tu ayat lepas tu falamma aslama. Maka tatkala kedua-duanya telah berserah diri. Bapa dah penuh reda nak sembelih anak, dah ambil pisau. Kemudian watallahu aljabin, dan rebahkan Ismail ke tanah dan letak pisau di leher. Makna apa tu? Dia betul-betul nak buat lah, bukan main-main ni. Itu maksud fa'atammahunna. Ibrahim lulus ujian. Lepas tu Allah kata apa? Kami pun seru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi. Cukup. Aku bukan nak kamu sembelih anak sebenarnya. Aku nak tengok apa? Aku nak uji kamu. Ibtala Ibrahim rabbuhu. Apa yang Allah nak tengok daripada peristiwa sembelih Ismail ni? Apa yang Allah nak sebenarnya? Ketaatan. Setakat mana Ibrahim cinta pada Allah dibanding dengan cinta pada anak. Sebab tu dah Allah suruh sembelih anak. Sebab Ibrahim ni, pertama dia dah tua. Yang kedua, dia lama tak dapat anak. Kemudian dalam keadaan dia tua, anak pula seorang, mungkin cinta dia pada anak sangat besar. Maka ketika itu Allah nak uji. Bila bertemu dengan perintah Allah dan perintah cinta pada anak, yang mana dia pilih? Jadi kita muhasabah diri kita. Tengok perintah Allah kepada Ibrahim dengan perintah Allah kepada kita. Mana lebih berat, mana lebih ringan? Kita Allah perintah apa dia? Ada tak Allah perintah sembelih anak? Tak ada. Allah perintah solat, Allah perintah tutup aurat, Allah perintah tahan mulut daripada bercakap, bohong, mengumpat dan sebagainya. Benda simple aja. Itu pun kita tak. Jadi sebenarnya Ibrahim ni Allah nak sebagai jadi panduan kepada kita. Ujian Ibrahim terlalu berat dan dia lulus ujian. Lepas lulus ujian, Allah kata apa? Apa hadiahnya? Qal, dia berkata, iaitu Allah. Dia berkata, ini hadiah Ibrahim lulus ujian. Ini sesungguhnya aku ja'iluka, menjadikan engkau linnasi, kepada manusia, imaman. Apa makna imam? Imam ni bukan makna imam dalam solat. Tak. Imam ni ialah bukan pemimpin juga. Ibrahim tak pernah jadi pemimpin. Tapi orang yang diikuti akhlaknya. Mana kita nak anak kita jadi pemimpin tapi Allah tak ikut dia pun. Dengan anak kita tak jadi pemimpin tapi dijadikan panduan dari segi akhlaknya, ibadatnya. Mana kita nak? Ibrahim bukan jadi imam, bukan jadi pemimpin. Tapi jadi contoh tauladan kepada siapa ni? Sebab itulah semua klaim Ibrahim ni Nabi dia. Yahudi klaim Ibrahim Nabi dia. Nasrani pun klaim Ibrahim Nabi. Sebab apa? Sebab Allah dah iktiraf Nabi Ibrahim adalah sebagai ikutan yang terbaik. Bahkan Nabi Muhammad ikut tak Nabi Ibrahim? Ada dalil? Ini linnas.
Aku jadikan engkau imam kepada semua manusia. Bila sebut semua manusia, masuk tak Nabi Muhammad? Masuklah. Dan ada dalil yang lebih spesifik lagi, surah An-Nahl. Allah perintah supaya Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim. Saya tak ingat ayat berapa, 193 ke? Surah An-Nahl. Boleh, ha? Jadi untuk kita, apa dia antara contoh terbaik yang kita patut ikut Nabi Ibrahim? Apa dia? Daripada ujian dan berjayanya Ibrahim dalam ujian. Apa dia yang paling besar yang patut kita ikut? Letaklah cinta Allah lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada cinta pada isteri, cinta pada anak, cinta pada dunia, cinta pada harta dan sebagainya. Okey, Ibrahim tengok sebab tu Ibrahim dijadikan sebagai ikutan. Kenapa? Salah satu sebabnya ialah dia bukan nak dia saja berjaya. Bila dia berjaya, dia nak pula zuriat dia. Maka kata Ibrahim, dia berkata, wa min zurriyati, dan dari zuriatku. Apa maksud ni? Dari zuriatku jadikan juga mereka sebagai imam, sebagai orang yang diikuti. Ada tak doa lain yang Nabi Ibrahim bila berdoa untuk diri dia kembangkan sekali, jadikan juga zuriat aku macam aku? Doa lain. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati. Dan kita ada tak kita doa supaya kita juga dijadikan imam? Imam kepada orang yang bertakwa. Allah jadikan Ibrahim imam. Kita pun ada juga kita minta. Apa doa tu? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian apa Allah jawab? Bila Ibrahim minta jadikan zuriat dia juga sebagai imam, apa Allah jawab? Dia berkata, la yanalu, tidak akan mencapai. Yana mencapai, lan tanalul birra, tidak akan mencapai ahdi. Ahdi apa dia? Dia terjemah apa tu? Ahdi asalnya perjanjian. Perjanjian denganku orang-orang zalim. Apa maksud ayat ni? Apa maksud? Makna Ibrahim minta supaya jadikan zuriat dia juga sebagai imam. Allah jawab, Allah makbul tak? Allah makbul kecuali kalau keturunan kamu orang yang zalim. Itu haram. Haram orang yang zalim menjadi imam. Syarat nak jadi imam apa dia? Syarat nak jadi imam ataupun ikutan. Dan jawapan dalam ayat ni lah. Bila Allah jadikan Ibrahim sebagai imam? Bila dia lulus ujian. Jadi syarat nak jadi imam bukan lulus SPM, tapi lulus ujian. Berapa ramai yang lulus SPM tapi ujian tak lulus, tak layak jadi imam. Bukan imam dalam solat. Ramai budak tahfiz layak jadi imam dalam solat tapi tak layak jadi imam yang diikuti. Boleh faham? Berbeza tu. Yahudi, Nasrani termasuk tak zuriat Nabi Ibrahim? Termasuk tak? Ada bukti. Bani Israel anak siapa? Bani Israel anak siapa? Israel anak siapa? Bani Israel ni anak Nabi Yaqub. Okey? Nabi Yaqub anak siapa? Ishak. Ishak anak siapa? Nabi Ibrahim. Jadi orang Yahudi layak tak menjadi imam? Sebab apa? Sebab zalim.
Bani Melayu layak tak jadi imam? Kalau ada ciri-ciri zalim tak layak. Okey. Apa beza ibtilak dengan bala? Ha? Bala ni ibtilak. Tak, ibtilak dengan bala daripada perkataan yang sama. Liyabluwakum. Liyabluwakum daripada perkataan bala. Kadang-kadang Allah guna ya betali, kadang-kadang Allah guna ya belu. Asalnya daripada perkataan sama iaitu bala, ujian. Cuba tengok surah Saf yang tadi. Allah sebut perkataan bala. Surah Saf. Surah Safat. 101 apa tadi? Okey. Ada tak ayat 106? Cuba tengok ayat 106. Inna haza lahwal bala'ul mubin. Dia terjemah apa tu? Ujian. Allah kata sesungguhnya ini iaitu Allah perintah Ibrahim sembelih anak adalah satu ujian yang sangat jelas. Okey, cukup setakat ni. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana dengan manusia yang diuji dengan kesenangan? Diuji dengan? Kesenangan dunia. Ya. Jadi soalannya? Dia sebenarnya ujian ni memang dua. Nabi sebut dalam surah Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, "Wa nabluukum bisyarr wal khair." Kami uji kamu dengan dua. Satu syarr. Apa dia syarr? Musibah, benda yang kita tak suka. Yang kedua khair. Khair apa dia? Nikmat, sihat, harta. Dua-dua adalah ujian. Jadi bila dua-dua ujian, kalau Allah uji dengan syar ataupun musibah, Allah nak tengok apa? Setakat mana kita sabar. Kalau Allah uji dengan nikmat, Allah nak tengok apa dia? Setakat mana kita bersyukur dengan nikmat. Bersyukur. Ya. Kalau Allah uji kita dengan nikmat, harta banyak, hidup senang, badan sihat je, Allah nak tengok setakat mana kita guna nikmat supaya kita semakin taat kepada Allah ataupun semakin lara. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Dia antara dua ujian tu yang mana lebih mudah kita hadapi? Musibah ke nikmat? Musibah. Musibah. Sebab perangai manusia ni, bila dia susah, baru dia cari Tuhan. Kan? Tapi bila dia senang, biasanya Syukurillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kalau imam tu dia solat, lepas tu dia tak perasan yang dia tersalah baca. Lepas tu makmum pun tak tegur sebab tak tahu. Sebab tu sampai habis solat pun dia tak tahu yang dia terbaca salah. Apa hukum dia? Imam tak sedar salah, makmum pun tak tahu salah. Tiba-tiba macam mana makmum tahu pula? Kalau dua-dua tak tahu, halal lah. Dalam Islam simple je. Kalau kita buat dalam keadaan terlupa ataupun jahil, dimaafkan, tak ada masalah. Jadi makmum pun tahu, tak tahu, imam pun tak tahu, memang layak sangatlah makmum jadi makmum kepada imam tu. Dia kalau makmum tahu, makmum kena tegur. Kalau imam baca salah sampai berubah makna, batal solat. Dan kalau makmum tegur, imam degil juga, makmum kena mufarakah sebab solat dah batal. Bila itu batal? Kalau bacaan dia sampai berubah makna. Contoh dia sebut apa ni? Siratal ladzina an'amtu alaihim. Sepatut an'amta. Bila an'amtu apa makna? Jalan yang aku bagi nikmat. Dia kata aku, bukan Allah. Kalau an'amta, engkau iaitu Allah. Itu boleh berubah makna dan boleh batal solat.
Kadang-kadang dia baca iyyaka na'budu tanpa sabdu, batal solat. Sebab ia tanpa sabdu makna dia matahari. Jadi iyyaka na'budu, matahari kami sembah. Boleh berubah makna dan batal solat. Ustaz, macam mana saya nak tahu makna? Saya pun tak erti, imam pun tak erti makna, makmum pun tak erti makna. Belajar je lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya berkenaan dengan Nabi Ibrahim waktu dia diduga untuk menyembelih Nabi Ismail. Macam mana dia tahu bahawa itu adalah suruhan Tuhan yang menyuruhkan dia menyembelih Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Tidak ke dia a bit confused? Itu mungkin bisikan syaitan juga? Tak. Ada hadis, Nabi sebut dalam satu hadis, ru'ya an-nabi adalah benar. Ru'ya al-anbiya haqqun. Semua mimpi para nabi adalah benar. Jadi bila dia dah tahu dia adalah nabi, maka semua mimpi daripada nabi adalah wahyu. Dan satu lagi bukti Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran makna mengesahkan apa yang Ibrahim merasa itu adalah benar. Okey? Jadi mimpi Nabi benar. Mimpi kita tak boleh pakai ya. Tak boleh pakai. Sebab itulah Nabi bagi kaedah bila kita bermimpi, kalau mimpi benda yang baik, apa kaedah dia? Katalah kita mimpi pergi umrah, jadi kaya kan. Bila hari raya akan datang kita jadi calon terus dilantik sebagai PM kan. Apa patut kita buat? Nabi kata ceritalah kepada orang yang kita suka. Kalau mimpi itu baik, cerita pada orang yang kita suka sahaja. Jangan cerita pada orang yang tak suka. Sebab apa? Mungkin dia dengki. Tapi kalau mimpi tak baik, Nabi kata jangan cerita pada sesiapa. Sebab mimpi yang buruk tidak mungkin dapat memudaratkan kita. Jangan takut. Boleh faham? Tengok kaedah yang Nabi bagi. Tapi orang kita tak ikut arahan Nabi. Dia terbalik pula. Yang mana dia cerita pada orang? Cerita jumpa rimau, makan di ular. Yang tu dia cerita. Ustaz, macam mana nak jawab pada orang Yahudi yang mendakwa orang Islam mendoktrinkan orang Yahudi jahat melalui Al-Quran? Orang Yahudi menuduh orang Islam mendoktrinkan orang Yahudi. Kaedah Al-Quran bagi. Kan Yahudi mendakwa dia ahli syurga. Allah bagi kaedah apa dia? Minta bukti. Qul hatu burhanakum. Kalau dia tuduh kita menghasut ataupun merosakkan mereka, bagi buktilah. Apa bukti orang Islam merosakkan mereka? Apa bukti? Kalau tak ada bukti, dakwaan kosong. Ustaz, mengapa agama Islam dikatakan mengikut milah Nabi Ibrahim AS? Bukankah semua Nabi di atas akidah yang sama? Tak, maksud milah ni, milah Nabi Ibrahim ialah sebagai ikutan. Sebagai inilah dalam ayat ni imaman. Maknanya dalam banyak-banyak para Nabi, dalam banyak-banyak para Rasul, Nabi yang terbaik ialah Nabi Ibrahim. Sebab tu saya sebut tadi kan, ada satu ayat yang Allah perintah khusus kepada Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim. Ikut yang mana ni? Yang selari dengan ajaran Nabi Muhammad. Dan sebab itulah juga kita diwajibkan berselawat kepada Nabi Ibrahim dalam tahiyat akhir. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya tadi tentang penjelasan bacaan tu. Misal kata macam Alham tu ha besar dengan ha pedas pun boleh jatuh pada batal solat kita. Tak. Kalau solat Dia ulama bagi ukuran yang boleh membatalkan salat ialah bila mengubah makna. Mengubah makna ni kadang-kadang dia bukan tukar huruf sebutan. Tapi macam tadi tukar baris. Kadang-kadang tambah sabdu ataupun kurangkan sabdu. Kadang-kadang bertukar huruf tapi tak mengubah makna, tak batal solat. Contoh dia baca alhamdu,
dia baca alhamdu. Saya tak pastilah apa makna alhamdu. Katalah tak berubah makna pun tak batal solat. Ataupun dia baca alhamdulillah, dia baca alhamda. Tak berubah makna. Sebab alhamda dengan alhamdu makna dia tetap pujian. Cuma salah lah. Berdosa lah. Cuma tak membatalkan solat. Sebab tak berubah makna. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahawa orang Islam solat menghadap Kaabah itu sebagai menyembah berhala kerana Kaabah itu dibina oleh manusia. Mohon pencerahan. Ada orang kata orang Islam solat menyembah Kaabah. Jadi sama dengan orang menyembah berhala. Salah. Kita bukan menyembah Kaabah. Kita solat menghadap ke arah Kaabah. Dua benda yang berbeza. Menyembah Kaabah dengan solat menghadap arah kiblat Kaabah. Bukti kita tidak sembah Kaabah apa dah? Kita boleh solat di mana-mana. Berbeza dengan yang sembah berhala, dia tak akan sembah berhala, melainkan berhala mesti ada kat depan dia. Berbeza tu, kan? Sekarang kita solat kat Selangor, kan? Mana ada Kaabah kat depan? Kita hanya menghadap ke arah Kaabah. Sah ibadat dan ibadat diterima tak sama. Ya, tak sama. Sah solat kita sebab cukup rukun dia, cukup syarat dia. Tapi belum tentu diterima. Contohlah, dia solat pakai baju curi. Kan? Dia curi baju, kemudian dia pergi solat. Tapi solat dia rukunnya cukup, syaratnya cukup, solat dia sah. Tapi tak diterima. Sebab apa? Solat pakai baju yang haram. Dua benda yang berbeza. Dia pergi haji pakai duit haram. Duit apa? YNDB, kan? Apa-apa je lah. Dia cukup syarat semua dengan wukuf, dengan tawaf, sa'i dan semua, kan? Tapi duit itu duit haji sah, tapi haji tak diterima. Sebab sumbernya haram. Mengangkat jari telunjuk semasa mengucap 25 syahadah di tahiyat akhir. Benarkah ada pendapat selepas 2 kali syahadah jari telunjuk terus turun semula, atau biarkan jari telunjuk lurus sehingga selesai salat? Okey, hukum mengangkat jari ketika tahiyat. Dia ulama beza pendapat. Ada mengatakan angkat ketika sebut asyhadu an la ilaha illallah baru angkat. Ada yang mengatakan start daripada tahiyat terus angkat. Buat macam ni. Yang ni dua lipat, kemudian buat jari apa ni? Jari dia panggil apa ni? Jari tengah. Dengan ibu jari pegang, buat bulatan. Jari telunjuk angkat. Bila ni? Start daripada tahiyat sampai akhir. Dan ada juga pendapat mengatakan gerakkan jari. Dan gerak pula berbagai-bagai pendapat. Tapi hadis yang menggerakkan jari hadis yang tak kuat. Sebab itulah pendapat paling kuat tak gerakkan jari. Tak gerakkan jari. Dan bila nak gerakkan jari pun Nabi tak sebut secara spesifik. Maka sebab tu kalau tanya saya lebih condong pada pendapat start daripada tahiyat terus angkat dan tak turun-turun. Tak turun-turun makna sampai bagi salam lah. Jangan lepas salam pun angkat lagi. Dan mata melihat jari itu Mata pula. Dan jadi soalan pasal jari bergerak. Sekarang soalan mata pula. Bila kita start angkat takbir, mata kita hendaklah tengok tempat sujud. Itu sunnah Nabi. Kalau tengok ke atas, salah. Bahkan ulama kata haram. Tengok atas ke, kanan, kiri ke. Mata hanya tengok tempat sujud kecuali dua keadaan. Iaitu ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, mata tengok jari. Tengok jari siapa? Jari kita. Jangan tengok jari orang sebelah. Jari orang sebelah tak bergerak je. Kita nak tengok jari orang sebelah je. Sujud? Tengok tempat sujud tu. Itu sunnah Nabi lah. Ya. Tapi kalau tengok depan tu boleh. Tak, masa apa ni? Masa tahiyat? Masa solat. Tengok tempat sujud lah. Tengok depan tu apa maksud?
straight je tu lah. Oh. Maknanya pandang tu hanya sunnah. Jadi sekarang kita nak ikut Imam Masjid Haramkan ikut Nabi ni. Tak ada kenapa dia. Tak ada pendapat mengatakan dibolehkan kita tengok imam bila tu, contohlah kita nak tengok pergerakan imam, kadang-kadang imam sebut Allah Akbar tak kuat kan, maka dibolehkan kita tengok pergerakan imam supaya solat Jumaat kita sempurna, tak salah. Kalau itu tujuannya tak salah. Dan ada setengah pendapat mengatakan kalau solat di depan Kaabah, mata tengok Kaabah, itu salah. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Tetap tengok tempat sujud. Apa makna kalau kita mimpi jumpa Nabi dan Siti Khadijah di Jabal Nur? Apa makna kita, tak ada makna apa-apalah. Sebab Nabi kata bila kita mimpi jumpa Nabi, maka itu adalah benar. Sebab syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Tapi ada tak kelebihan? Wallahualam. Dalam hadis tak sebut kelebihan. Bahkan Nabi kata semua manusia rugi. Semua manusia rugi, semua manusia celaka. Kecuali yang ada empat benda ni. Apa dia? Pertama, wal asri innal insana lafi khusr. Semua rugi, semua celaka kecuali ada empat. Pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, yang keempat, ada yang kelima, mimpi jumpa Nabi. Tak ada. Jadi syarat nak masuk syurga, syarat nak beruntung, ada empat benda. Walaupun tak jumpa, tak mimpi jumpa Nabi, itu bukan masalah besar. Kunut nazilah boleh baca waktu solat kan? Ya. Solat apa yang dibolehkan? Kalau ikut sunnah Nabi, Nabi baca kunut nazilah dalam kelima waktu solat fardu. Bukan solat subuh saja. Dan Nabi baca selama sebulan. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selama sebulan. Nabi baca kunut nazilah. Bukan satu waktu saja ataupun bukan salat subuh sahaja. Okey, cukup Kita jumpa lagi insya-Allah malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران